Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atirah binti Abdul Rahman, GB 03140 yang akan menerangkan tajuk berkaitan tanggungjawab rakyat dan pemerintah. Pertama, tanggungjawab pemerintah. Menurut Islam, setiap orang Islam yang akil balik sama ada lelaki ataupun perempuan adalah pemimpin. Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang rakyatnya. Imam, yakni ketua negara, adalah pemimpin. Dia akan ditanya tentang rakyatnya. Bukhari dan Muslim. Dalam tajuk ini, perbincangan akan difokuskan kepada tanggungjawab pemimpin Islam dalam konteks sesebuah negara. Tanggungjawab terbahagi kepada dua bentuk. Yang pertama, tanggungjawab di dunia dan kedua, tanggungjawab di akhirat. Okey, kita pergi dulu tanggungjawab di dunia. Pemimpin-pemimpin Islam adalah khalifah di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Di dalam urusan memelihara agama dan mentadbir dunia dengan agama, para ulama telah membahagikan 4 tanggungjawab penting pemimpin Islam, iaitu menegakkan masyarakat Islam, yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat, yang ketiga, menyebarkan dakwah Islamiah, dan yang keempat, mempertahankan Islam dan bumi umat Islam. Tanggungjawab di akhirat. Pemimpin Islam bertanggungjawab di atas tugas-tugas mereka selama di dunia ini pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyoal tentang kepimpinannya di dunia sama ada menurut perintah Allah ataupun tidak. Seterusnya, Allah akan memberi balasan yang setimpal kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang pemimpin itu adil dan amanah di dalam pemerintahan dan kepimpinannya, maka Allah akan memberi balasan yang baik untuknya. Namun, sekiranya pemimpin itu zalim dan menyeleweng, maka Allah akan memberikan balasan seksa. Rasulullah SAW bersabda, mana-mana pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, maka dia dalam neraka. Daripada Al-Tabari. Seterusnya, tanggungjawab rakyat menghayati rukun negara. Bercakap soal kehidupan pada era pandemik di seluruh dunia, kedudukan Malaysia di bawah pentadbiran baharu pasca pilihan raya umum ke-14 menuntut perubahan besar dalam minda rakyat ke arah lebih positif. Untuk itu, aspek tanggungjawab perlu diberikan keutamaan semua pihak, bukan sahaja dalam kalangan pemerintah dan pihak atasan, tapi rakyat bawahan dan golongan pelaksana perlu memainkan peranan masing-masing supaya dapat dipenuhi secara adil dan saksama. Menilai aspek tanggungjawab 5 asas prinsip rukun negara yang dibentuk setahun selepas tragedi 13 Mei 1969 wajar dijadikan panduan untuk memastikan perpaduan dan ketenteraman negara kekal utuh. Secara kasar, ia menggariskan tanggungjawab terhadap agama, pemerintah, perlembagaan persekutuan sebagai sumber perundangan, penegakan undang-undang dan hak serta hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Justru, intipati kelima-lima prinsip ini tidak seharusnya sekadar dilafaz, sebaiknya menuntut untuk difahami dan diselami secara mendalam. Contoh mudah, perwataan semua premis makanan sebagai tempat larangan merokok berkuat kuasa jam 12.30 malam adalah usaha mendidik rakyat menjadi bertanggungjawab. Namun, hakikatnya ia bukan perkara mudah. Agak menyedihkan apabila peraturan ini tidak dihiraukan. Malah, lebih teruk ramai tidak segan silu merokok di meja makan restoran atau kedai, seolah-olah tidak melakukan apa-apa kesalahan. Kedua, tanggungjawab rakyat untuk mengundi. Pilihan rakyat ialah proses pemilihan barisan kepimpinan, juga sebahagian daripada penentu masa depan negara dan proses yang perlu disertai serta diraikan semua warga negara yang layak. Peluang untuk membuat pilihan ini tidak boleh disia-siakan dan dalam konteks pemilihan kepimpinan bagi menggerakkan sistem demokrasi. Pilihan raya juga kayu ukur kepada kejayaan atau kegagalan demokrasi. Demokrasi seperti dikali ramai ialah sistem berasaskan kepada pilihan yang dibuat oleh majoriti rakyat yang layak mengundi. Semakin tinggi jumlah pengundi yang melaksanakan tanggungjawab, semakin jelas sokongan terhadap barisan pemimpin yang dipilih. Namun,
Semakin rendah jumlah pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Semakin tidak jelas jumlah majoriti. Justru, tanggungjawab mengundi melalui pilihan raya perlu diraikan dengan menunjukkan kematangan kita sebagai warga negara Malaysia yang layak mengundi untuk melihat citra ketatanegaraan dan cita-cita negara tercapai. Kesimpulannya, sesungguhnya pemimpin Islam yang memerintah negara umat Islam memikul tanggungjawab yang amat besar dan berat sama ada terhadap manusia di dunia ini ataupun di hadapan Allah di akhirat nanti. Begitu juga tanggungjawab rakyat di mana sesungguhnya tanggungjawab yang besar ini tidak mampu dipikul kecuali oleh insan-insan yang beriman, beramal, soleh dan bertakwa. Sekian, itu sahaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.